Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin dan juga panel-panel yang sudi hadir bersama kita pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada 3 orang panel kita ke program Bicara Ilmu Online yang pertama kalinya diadakan sejak negara kita dilanda wabak COVID-19. Apa khabar semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum saya mulakan perkongsian ilmu pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan dahulu panel pertama kita iaitu Prof. Nur Izan Nabilah, Timbalan Pengarah Universiti Islam Antara Malaysia. Seterusnya, panel kedua kita, Dr. Nur Emilia Natasha, mensyarah pendidikan Islam daripada IPJ Kampus Ipoh. Akhir sekali, panel ketiga kita iaitu Dr. Nur Syairah selaku penceramah bebas di media sosial. Baiklah, tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah perbezaan sistem sosial Islam dan bukan Islam. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbidang kaum, etnik, agama dan budaya. Jadi, sudah pasti kita seakan mengerti tentang topik yang dibincangkan pada hari ini. Kehidupan sesebuah masyarakat berkait rapat dengan kebergantungan antara seseorang individu dengan individu yang lain. Oleh itu, izinkan saya menjemput panel pertama kita untuk memberikan pandangan beliau mengenai sistem sosial Islam. Dipersilakan, Prof. Baiklah, terima kasih kepada Puan Moderator. Okey, baiklah. Perkataan sosial bererti setiap aktiviti atau kegiatan manusia dalam masyarakat. Istilah ini juga apabila dihubung kaitkan dengan manusia, ia membawa pengertian kepada sebarang kelakuan atau sikap yang dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman dan tingkah laku orang lain yang telah lalu dan semasa, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Okey, manusia ini daripada sejak dahulu lagi sehingga zaman kini, kita telah mewujudkan kehidupan masyarakat kita menurut berbagai-bagai teori sosial. Jadi agama Islam ni sebagai adin yang bersifat rohani, ia telah meletakkan asas-asas utama kehidupan sosial yang bersih daripada sebarang keterlaluan dan ketidakseimbangan. Masyarakat atau society dalam bahasa Inggerisnya, menurut Islam adalah satu penggabungan manusia yang diwujudkan melalui ikatan undang-undang Rabbani bagi mencapai tujuan kehidupan kemasyarakatan yang harmoni dan aman damai. Ia merupakan satu peraturan hidup yang berdasarkan kepada tauhid dan kepatuhan terhadap ilahiyahnya. Jadi sistem sosial Islam merangkumi keseluruhan hubungan kemasyarakatan yang saling kait mengait di antara satu sama lain dan kekuatannya terletak kepada undang-undang Islam yang telah mengendalikan sistem tersebut. Jadi dalam peraturan sosial Islam, undang-undang Allah ni mendahului masyarakat dan menguasainya. Peraturan-peraturan sosial yang lain tidak didahului oleh undang-undang dan peraturan-peraturan Allah ni telah digubal untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang menurut tanggapan akal dan hawa nafsu manusia. Jadi undang-undang kepada sistem-sistem bukan Islam ni ia berubah menurut perubahan masyarakat dan perubahan masa. Sedangkan undang-undang Allah iaitu undang-undang Rabbani Islam, ia adalah tetap dan tidak membenarkan masyarakat daripada menyimpang daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi sistem sosial Islam telah melihat perbezaan bangsa, warna kulit, bahasa dan kewarganegaraan sebagai perkara tabi'i dalam pertumbuhan dan perkembangan tamadun manusia. Islam ini tidak bertujuan untuk melenyapkan perbezaan-perbezaan seperti ini ataupun mengetepikannya, memandangkan kebaikan yang terdapat dalamnya. Ini dapat memudahkan manusia mengenal di antara satu sama lain
seperti dalam firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi oleh itu ini menunjukkan bahawa Islam telah menolak sikap membeza-bezakan darjat ketinggian sesuatu kumpulan manusia di atas dasar bangsa, warna kulit, bahasa, kewarganegaraan dan seumpamanya. Islam telah menetapkan bahawa menentukan darjat manusia semata-mata di atas alasan-alasan tersebut ia adalah sebagai satu manifesti jahiliah yang menyesatkan. Jadi ini kerana bumi ini daripada sejak dahulu lagi sehingga ke akhir tamadun kemanusiaan, iaitu sehingga zaman kini, manusia adalah berasal daripada keturunan yang satu, iaitu daripada Nabi Adam dan Hawa. Jadi oleh kerana itu kita sebagai manusia di muka bumi ini kita adalah bersaudara dan status kita adalah sebagai manusia. Jadi saya rasa itu sahajalah pendapat daripada saya mengenai sistem sosial Islam. Wah, begitu mantap penjelasan yang telah diberikan oleh panel kita ini. Terima kasih Hadi atas penjelasan yang cukup bermakna tadi. Jadi saya dapat rumuskan bahawa umum mengetahui bahawa agama Islam merupakan agama yang sangat mementingkan kebajikan umatnya. Jadi kita sudah melihat daripada sisi Islam, maka kita juga perlu lihat dari perspektif sistem sosial bukan Islam. Jadi saya menjemput panel kita yang seterusnya, Dr. Nur Emilia untuk memberikan pandangan beliau. Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Pengerusi kita pada hari ini. Baiklah, berkenaan dengan sistem sosial bukan Islam, jadi dapat saya katakan bahawa ianya sesungguhnya bertentanganlah, amat berlainan daripada sistem sosial Islam yang mana telah diperjelaskan oleh Prof. Izan tadi. Okey, jadi sistem sosial bukan Islam ini dapat saya katakan bahawa ianya merupakan ianya bersifat pemikiran rasional ataupun sebahagian daripadanya turut mengikut ajaran kitab mereka seperti kitab Bible. Dan sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa ianya amat bertentangan dengan ajaran agama kita, yang mana agama kita ni lagi menekankan dan lagi menekankan kepada syarat-syarat ataupun peraturan yang berlandaskan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tetapi mereka ni memiliki pemikiran yang lebih terbuka seperti LGBT, pergaulan bebas antara lelaki dan wanita, anak luar nikah, parti liar dan banyak lagi lah. Jadi perbezaannya amat ketara yang mana sistem sosial kita ni tidak membenarkan LGBT itu daripada berlaku. Antaranya seperti perkahwinan sesama jantina. Jadi perkahwinan LGBT ni menjadi isu fenomena yang mencuat ke permukaan dan semakin marak diperbincangkan oleh orang awam seiring dengan menguatnya arus informasi, keterbukaan, kebebasan berekspresi dan juga hak-hak asasi manusia yang lain. Jadi seperti yang mana kita ketahui, jika sebelumnya perkahwinan sejenis ni dilakukan secara sembunyi. Namun pada saat ini, ianya bukan menjadi hal yang tabu lagi lah untuk dipertontonkan kepada khalayak umum. Mereka begitu bebas untuk menunjukkan perlakuan mereka ini yang mana amatlah bertentangan daripada agama kita. Jadi menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah An-Naml ayat 55, maksudnya, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki, bukan perempuan, kerana memuaskan nafsu syahwat mereka kamu. Jadi perbuatan kamu itu amatlah keji, bahkan kamu kaum yang jahil yang tidak mengetahui akan akibatnya. Jadi berdasarkan daripada surah ini, kita dapat mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala amat melarang perbuatan keji ini yang mana mereka berkehendak dengan sesama jenis mereka. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kita secara berpasangan, iaitu lelaki dengan perempuan, dan bukannya lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan. Jadi jadi setakat itu saja topik untuk LGBT, dan seterusnya kita teruskan dengan berkenaan dengan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan pula. Jadi ianya merupakan
salah satu sistem sosial bukan Islam yang sering diamalkan oleh mereka yang mana sepatutnya tidak dicontohilah oleh masyarakat beragama Islam. Budaya ini datangnya dari budaya Barat di mana orang bebas untuk melakukan hal-hal di atas seperti berpesta, melahirkan anak luar nikah seperti mana yang telah saya sebutkan tadilah. Dan mereka tanpa segan silu dan tanpa takut menyalahi apa yang ada dalam masyarakat mereka itu. Jadi di mana perbezaan budaya timur ini menganggap semua itu adalah hal tabu. Pergaulan bebas dan percampuran lelaki dan perempuan tanpa tujuan yang baik seterusnya mendorong kepada kegiatan khalwat. Jadi kebiasaannya, perbuatan ini tidak berakhir begitu saja. Bahkan ianya mendorong lagi kepada perkara yang lebih buruk seperti seks bebas dan bersekedudukan tanpa sah. Jadi dapat saya simpulkan oleh hal yang demikian, hal ini jelas menunjukkan bahawa sistem sosial Islam dengan sistem sosial bukan Islam menunjukkan perbezaan yang amat ketara. Oleh itu, kita sebagai orang Muslim ni seharusnya mengelakkan dirilah daripada terpengaruh dengan budaya Barat yang mana mereka mengamalkan sistem sosial yang amat bertentangan daripada kita. Seperti perkahwinan sesama jenis dan juga pergaulan bebas antara lelaki dan juga wanita. Wah, terima kasih Dr. Nur Emilia di atas penerangan itu tadi. Jadi daripada penerangan kedua-dua panel tadi dapat saya simpulkan bahawa sistem sosial Islam mempunyai panduan yang sistematik dan tidak mengamalkan diskriminasi kepada sesiapa. Manakala sistem sosial bukan Islam pula lebih cenderung kepada pemikiran terbuka. Jadi saya rasa baiklah seterusnya perbezaan utama Islam, sistem sosial Islam dan bukan Islam ialah sistem sosial Islam hanyalah berdasarkan ukhuwah semata-mata dan tidak berdasarkan kedudukan. Jadi pada pendapat Dr. Syairah, mengapa Dr. merasakan Islam menetapkan garis panduan berikut? Okey, baiklah. Jadi secara konseptualnya, persaudaraan ataupun ukhuwah ini merupakan asas kepada kesatuan umat ataupun masyarakat itu sendiri. Hati budi seseorang bukan bergantung pada bangsa, warna kulit, keturunan, kekayaan, pangkat ataupun darjat seseorang itu. Namun ia diukur daripada ketinggian budi pekerti yang terpuji. Dalam kerangka persaudaraan ini, interaksi sosial sama manusia perlu mengikut adab-adab yang telah digariskan oleh Islam bagi mencerminkan persaudaraan menurut lunas-lunas syarak. Maka konsep persaudaraan ini perlu disasari dengan ikatan akidah yang luhur dan mantap. Oleh yang demikian, konsep persaudaraan yang berteraskan ikatan Rabbani menjadi asas kepada perpaduan seluruh umat Islam. Ikatan Rabbani bersifat universal dan kualitatif tanpa mengira perubahan masa ataupun zaman. Pada zaman Rasulullah SAW, baginda telah berjaya membentuk satu masyarakat yang bersatu padu dan harmoni antara masyarakat Islam dan bukan Islam. Baginda telah memainkan peranan penting dalam mengimbangi hubungan antara masyarakat Islam dengan kaum Yahudi serta Nasrani. Hadirin sekalian, objektif konsep persaudaraan ialah saling melengkapi ataupun simbiosis yang bermaksud kedua-dua pihak mempunyai kebergantungan antara satu sama lain. Sekiranya dibuka lipatan sejarah permulaan Islam, dinukilankan konsep persaudaraan yang ditunjukkan oleh golongan Ansar dan Muhajirin sewaktu peristiwa Hijrah Kubra. Peristiwa ini perlu dihayati dan diperhalusi dalam bentuk kerangka prinsip persaudaraan oleh masyarakat Islam pada hari ini. Kepentingan konsep persaudaraan sangat ditekankan kepada umat manusia dalam mengimbangi tuntutan hablu minallah iaitu menjaga hubungan dengan Allah dan hablu minan nas iaitu menjaga hubungan sesama manusia. Jadi di sini izinkan saya membaca satu hadis dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seseorang itu di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya sekali apa yang ia cintai untuk dirinya berupa kebaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Justru itu, sekiranya manusia menghayati konsep persaudaraan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ia akan melahirkan sebuah peradaban manusia yang unggul. Sebagai natijahnya, ia akan membentuk masyarakat yang bersatu padu dan akhirnya membentuk bangsa yang kuat.
Jika kita lihat dari konteks Malaysia itu sendiri, bagaimana pemimpin kita berjaya menyatu padukan seluruh rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, latar belakang dan kepercayaan. Tapi kita bernaung di bawah satu pemerintahan yang sama. Umat Islam dibelenggu dengan krisis sentimen aliran mazhab yang memecahkan kita kepada mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i dan juga Hanafi dan sebagainya. Masing-masing cuba untuk menunjukkan kewibawaan pendapat pelopor mazhab yang didukung dan akhirnya berlaku perpecahan sehingga mengeruhkan perpaduan di kalangan umat Islam itu sendiri. Sebaliknya, perselisihan pendapat dalam kalangan umat Islam ini boleh meniupkan api ekstremis hingga mencetuskan perpecahan. Jadi kita tidak sepatutnya berpecah tapi bersatu padu kerana kita hidup berlandaskan sistem sosial agama Islam yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Itu sahaja saya rasa. Baiklah, terima kasih Doktor atas penjelasan yang amat ringkas, padat dan jelas itu. Benarlah apa yang dikatakan itu, yang mana kita harus mengamalkan amar makruf nahi munkar, yang mana kita harus mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sudah jelas dengan asas-asas sistem sosial dalam Islam. Jadi kepada panel pertama kita, Prof. Izan, ingin saya mengajukan soalan kepada anda. Menurut anda, apakah ciri-ciri sistem sosial Islam yang sepatutnya dipraktikkan oleh masyarakat Islam pada masa kini? Baiklah, di antara ciri-ciri yang tertonjol di dalam sistem sosial Islam ialah ketegasannya dalam memelihara akhlak setiap anggota dalam masyarakat. Jadi pentingnya pemeliharaan akhlak yang mulia ialah kerana memandangkan sesebuah masyarakat yang bersih dan suci daripada sebarang kejahatan dan kekejian akan dapat membangunkan anggota-anggota yang bersih pemikirannya, baik percakapannya dan sempurna perbuatannya. Jadi di atas dasar inilah institusi pertama dan terpenting dalam sistem sosial Islam ialah rumah tangga. Islam telah menetapkan bahawa hubungan yang sah di antara lelaki dan perempuan hanyalah dengan ikatan perkahwinan. Jadi melalui ikatan rumah tangga, kesucian lelaki dan perempuan terjamin, dan melalui ikatan ini, sesuatu rumah tangga itu akan memainkan peranan membina masyarakat kecil mereka sendiri, iaitu sebuah keluarga dan dengan penuh rasa tanggungjawab. Jadi suasana tanggungjawab dalam membina keluarga ini merupakan salah satu daripada sistem kawalan yang terbaik dalam sistem sosial Islam. Ini dikatakan sebagai sistem kawalan kerana melaluinya anak-anak yang bakal mendirikan satu generasi baru, mereka dididik dan dilatih dengan akhlak dan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam. Jadi kebincangan sistem-sistem sosial yang selain daripada Islam banyak terletak kepada pengabaiannya terhadap peranan ibu bapa dan rumah tangga dalam mendidik dan melatih anak-anak dengan nilai-nilai yang baik. Jadi di samping itu, sistem sosial Islam pula telah menetapkan beberapa peraturan yang berteraskan kepada akhlak bagi untuk menentukan hubungan-hubungan di antara manusia di dalam masyarakat. Jadi sifat-sifat yang baik dinyatakan secara jelasnya, sementara sifat-sifat yang buruk dikeji sekeras-kerasnya agar sifat-sifat yang buruk itu dibenci oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi untuk mengukuhkan ketegasan Islam terhadap sifat-sifat yang buruk ini, maka di dalam masyarakat Islam sebahagian daripada perbuatan-perbuatan yang terbit daripada sifat-sifat yang buruk ini telah dianggap sebagai jenayah dan dikenakan hukuman-hukuman hudud dan takzir. Jadi oleh itu peraturan-peraturan dan hukuman-hukuman yang ditetapkan dalam sistem bermasyarakat dan bernegara secara Islam adalah dengan tujuan untuk memelihara keluhuran akhlak anggota-anggota masyarakatnya.
Baiklah, saya rasa itu saja daripada saya. Okey, baiklah. Terima kasih di atas penerangan yang sungguh jelas dan memberasakan itu tadi. Seterusnya, Al-Quran dan Al-Sunnah telah menggariskan beberapa asas utama kehidupan sosial bagi manusia. Di antaranya ialah bekerjasama untuk kebaikan, hubungan sesama manusia adalah ibadah, tujuan membina masyarakat ialah untuk menegakkan akidah tauhid dan tidak merosakkan dan tidak membantu dalam merosakkan masyarakat. Bolehkah Dr. Syairah menjelaskan sedikit asas-asas tersebut dengan lebih lanjut? Okey, terima kasih kepada saudari pengerusi majlis yang mengajukan soalan tersebut kepada saya. Baiklah, berkenaan asas utama kehidupan sosial bagi manusia yang pertama, iaitu bekerjasama untuk kebaikan. Agama Islam telah mengajar penganutnya untuk bekerjasama antara satu sama lain untuk melaksanakan kebajikan dan tidak bekerjasama untuk dosa dan kezaliman. Seperti firman Allah yang mafhumnya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Seterusnya ialah dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah daripada yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Surah At-Taubah ayat 71. Jadi firman Allah ini jelas menyuruh dan mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan kebaikan bersama-sama dan meninggalkan larangannya. Asas yang seterusnya ialah hubungan sesama manusia ialah ibadah. Ini kerana segala bentuk perhubungan di antara manusia adalah dengan tujuan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini sesuai dengan firman Allah yang bermaksud mereka diliputi kehinaan di mana sahaja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali iaitu ad-din, Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Ali Imran 112. Dan hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu matikan melainkan dalam keadaan sebagai Muslim. Dan peganglah kamu kesemuanya kepada tali adin Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ali Imran 102-103. Jadi justru itu sebagai umat Islam kita perlulah menjaga perjanjian dengan manusia dan bersatu padu di dalam masyarakat kerana ia adalah perintah Allah dan mentaati perintah Allah adalah ibadah kepadanya. Itu saja. Baiklah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada doktor di atas perkongsian yang amat bermanfaat tersebut. Banyak input mengenai asas-asas sosial Islam yang telah dikongsikan sebentar tadi. Jadi kita teruskan dengan perbincangan mengenai metodologi Islam dalam membangunkan masyarakat. Sesungguhnya, dasar-dasar yang ditetapkan oleh sistem sosial Islam bertujuan untuk membangunkan sebuah masyarakat yang baik dan sejahtera. Malah bukan setakat itu sahaja. Sistem sosial juga berhasrat untuk mengekalkan secara berterusan kebaikan dan kesejahteraan di dalam sesebuah masyarakat. Untuk tujuan ini, Islam mempunyai caranya yang tersendiri dalam membangunkan dan mengekalkan sebuah masyarakat yang baik. Jadi saya menjemput panel kedua untuk menghuraikan tentang cara untuk membangunkan masyarakat yang baik dan harmoni. Dipersilakan. Baiklah. Antara cara yang boleh digunakan dalam usaha untuk membangunkan masyarakat yang baik dan harmoni ialah dengan pembinaan unit-unit keluarga yang soleh. Kerana ianya merupakan asas pertama yang paling penting bagi sistem sosial Islam. Jadi Islam menganggap bahawa ketenteraman jiwa dan hidup yang rukun dan damai ini bermula daripada kehidupan seorang lelaki dan wanita sebagai pasangan suami isteri di dalam sebuah rumah tangga. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mafhumnya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Daripada surah Ar-Rum ayat 21. Jadi hajat manusia terhadap keberkekalan zuriat ini akan menjadikan sebuah rumah tangga itu sebagai asas binaan yang terpenting dalam kehidupan mereka.
Rumah tangga juga merupakan pusat kasih sayang dan keinsafan anak-anak terhadap kesusahan dan pengorbanan ibu bapa mereka. Jadi sebuah keluarga yang ditegakkan di atas dasar keimanan akan dipenuhi dengan kasih sayang dan dihiasi pula dengan amal-amal yang soleh. Oleh itu, suasana rumah tangga yang soleh merupakan asas utama bagi perkembangan segala unsur-unsur kebaikan bagi suami, isteri dan anak-anak. Perkembangan ini melibatkan segala bidang kehidupan manusia, sama ada ia bersifat kerohanian, akhlak, disiplin, keazaman bekerja untuk menambahkan sumber rezeki dan juga seterusnya. Jadi dapat kita katakan bahawa rumah tangga ini merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak-anak yang seterusnya akan menjadi pewaris kepada generasi yang akan datang. Rumah tangga yang soleh juga merupakan pusat pelancaran aktiviti bagi setiap mukmin dan mukminah ke dalam masyarakat yang akan datang. Jadi itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih kerana berkongsi pendapat doktor mengenai cara yang boleh digunakan untuk membangunkan masyarakat yang harmoni dalam kalangan kita. Apa pula pandangan Prof mengenai hal ini? Okey, baiklah. Saya akan teruskan lagi. Jadi selain daripada cara yang telah disebutkan oleh Dr. Emilia tadi, saya berpendapat bahawa dengan melahirkan anggota-anggota masyarakat yang bertakwa merupakan salah satu cara yang efektif juga dalam membentuk masyarakat yang aman damai. Akan muncullah individu-individu yang bertakwa. Mereka menyedari segala tanggungjawab mereka terhadap ahli-ahli dalam rumah tangga mereka sendiri, mengenal hak-hak kaum kerabat dan demikian juga menghormati hak-hak jiran tetangga mereka. Melalui proses pembentukan yang dilakukan dalam unit rumah tangga, sistem sosial Islam bertujuan untuk melahirkan anggota-anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Sifat tanggungjawab yang diingini oleh Islam adalah di atas dasar takwa kerana tidak ada neraca kebaikan yang lebih tepat selain daripada takwa menurut perkiraan Islam. Dengan takwa sebagai dasar, sikap tanggungjawab anggota-anggota masyarakat tidak terbatas hanya kepada kaum kerabat dan jiran-jirannya yang tertentu, tetapi ia lebih luas daripada itu. Sikap tanggungjawab seseorang Muslim akan menjadikannya bersungguh-sungguh untuk menolong sesiapa sahaja di dalam masyarakatnya. Dia memahami Islam menganjurkan bahawa di mana-mana sahaja tempat yang masih terdapat seseorang yang lapar, maka penduduknya tidak termasuk di bawah naungan Allah. Sikap sebegini menjadikan mereka sebagai anggota-anggota masyarakat yang saling bekerjasama dalam mengendalikan urusan mereka bersama. Dengan wujudnya sifat takwa dan tanggungjawab ini, maka wujudlah keamanan dan kedamaian dalam masyarakat. Terhindarlah masyarakat daripada kejahatan dan pencerobohan dan akhirnya timbullah kasih sayang di antara satu sama lain. Baiklah, terima kasih sekali lagi atas jawapan yang sangat bernas daripada Dr. Syairah. Perkongsian pada hari ini sangat menarik dan kalau diberi keizinan, mahu saya lanjutkan tempoh diskusi kita ini hingga ke 1 jam yang seterusnya. Namun nampaknya masa sangat menceburui kita ya, jadi terpaksalah kita berpisah di sini. Ribuan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada ketiga-tiga panel jemputan kita yang sudi meluangkan masa berharga mereka demi forum ini. Sebelum kita berpisah, terimalah serangkap pantun daripada saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.